Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah. Wa nasha al-ummah. Wa kashafa al-ghummah. Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Hatta atahu al-yaqin. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 bidang ibadah atau bidang fiqh ini yang mana kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-13. Tajuknya haji dan juga umrah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu objektif bagi pembelajaran, iaitu kita nak belajar maksud hukum dan dalil haji dan umrah. Maksud hukum dan dalil haji dan juga umrah. Yang kedua, syarat wajib dan rukun haji dan juga umrah. Syarat wajib haji, syarat wajib umrah. Dan sebagaimana biasa, menjawab soalan kebat. Di penghujung video ini, ada soalan kebat dan jawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi. Maksud haji. Dari sudut bahasanya memberi makna tujuan dan maksud. Memberi makna tujuan dan maksud. Manakala dari sudut istilah, iaitu mengunjungi Baitullah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Jadi, dari sudut istilah ni, mengunjungi Baitullah pada bulan-bulan haji. Ini beberapa poin yang perlu diperhatikan. Mengunjungi Baitullah yang pertama, pada bulan-bulan haji. Itu yang kedua, untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Kita lihat pula umrah. Nak suruh mudah nampak, kita tengok. Umrah maksudnya ialah ziarah. Istilah mengunjungi Baitullah. Sama dengan haji. Pada bila-bila masa. Untuk mengerjakan ibadat tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pelajar-pelajar boleh juga mengubah pengertian haji dan umrah ini, yang mana kita boleh buat macam ni. Mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya pada bulan-bulan haji. Manakala untuk umrah, mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan ibadat tertentu dengan syarat-syaratnya pada bila-bila masa. Boleh juga diterbalikkan begitu, tak ada masalah. Baik. Hukum haji dan umrah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Apa dia mukallaf? Mukallaf ni biasanya disebutkan dengan pertamanya orang itu Islam, yang keduanya dia berakal, yang ketiganya dia baligh. Ni 3 syarat utama bagi mukallaf. Kalau orang tu tidak Islam, tak panggil mukallaf. Kalau orang tu belum baligh pun bukan mukallaf. Tak wajib lagi dia melaksanakan tuntutan-tuntutan dalam Islam. Begitu juga kalau dia tidak berakal, dia tu memang gila ataupun daripada kecil lagi dia tidak berakal, maka orang tu dipanggil tidak mukallaf. Ataupun dia dah bijak pandai dah sampai satu masa, maka dia mengalami suatu masalah, maka dia jadi gila, dia jadi hilang akal, maka dia tidak lagi dikira mukallaf. Orang sakit, sakit yang sampai tak sedar diri, maka itu juga dikira sebagai bukan mukallaf. Tidak wajib lagi ketika tu baginya untuk menunaikan solat. Tak berdosa dia tak solat masa tu. Sebab apa? Dia tak sedar. Tak ada, hilang akalnya ketika itu. Ustaz ulang sekali lagi pengertian hukum haji dan umrah. Hukum haji dan umrah adalah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Jadi orang tu orang mukallaf, ada kemampuan. Apa dia kemampuan? Nanti kita akan perincikan satu persatu berkaitan dengan berkemampuan. Dalil nakli bagi haji dan umrah, pertamanya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah.
dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitillah bagi sesiapa yang mampu, dan sesiapa yang kufur itu ingkar daripada kewajipan haji dan umrah ini, maka sungguhnya Allah Maha Kaya daripada sekalian makhluk. Kenapa Allah sebut Allah Maha Kaya? Kerana Allah tidak berhajat kepada ketaatan kita. Allah tidak rugi dengan maksiat kita. Sebab tu dalam hadis sebelum ni, dalam pelajaran-pelajaran sebelum ni dari tingkatan bawah-bawah sana, para pelajar mungkin telah pun belajar berkaitan dengan suatu hadis yang bercerita tentang seseorang itu, kalaulah seluruh manusia ini min awwalikum wa akhirukum, daripada awal sampai akhir, ala atqa qalbi rajulin wahidin, ketakwaan dia seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ni daripada zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir adalah merupakan orang bertakwa macam Nabi Muhammad. Tidak memberi keuntungan kepada kerajaan Allah walau sedikit pun. Ataupun kita manusia ini daripada Nabi Adam sampai kepada manusia terakhir nanti, sejahat-jahat manusia iaitu seperti syaitan semuanya, maka tidak akan kurang daripada kerajaan Allah walau sedikit pun. Itu menunjukkan bahawa Allah SWT ini ghaniyun, kaya dan tidak memerlukan sesuatu. Tak perlu kepada ketaatan kita, tetapi kitalah yang rugi jika kita tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, ini dalil yang mana potongan daripada hadis Jibril datang melawat Nabi SAW. Jibril pun tanya, ya Muhammad, mal Islam? Wahai Muhammad, apa dia Islam? Maka Nabi pun jawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Iaitu Islam ini kamu mengucap 2 kalimah syahadah, kamu mengaku Allah tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, kamu menunaikan solat, kamu mengeluarkan zakat, kamu berpuasa bulan Ramadan, dan di bawah haji sekali yang terakhir itu wa tahujjal baita, dan kamu menunaikan haji di Baitillah in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu ataupun jika kamu berkemampuan untuk menunaikan ibadat haji tersebut. Dari sudut spektrum ilmu, tahun disyariatkan ibadat haji ialah tahun ke-5 Hijrah. Ingat, haji ni rukun ke-5. Tahun bila? Tahun ke-5 Hijrah. Itu satu tip. Macam mana kita nak ingat? Bulan-bulan haji, iaitu Syawal, Zulkaidah dan juga 10 hari, 1 hingga 13. 1 hingga 13 Zulhijjah. Ini dikira sebagai bulan-bulan haji. Dan tidak salah kalau kita kata bulan-bulan haji ni Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini secara umum. Walaupun selepas daripada 13 Zulhijjah tu tidak lagi dikira sebagai habis dah musim haji pada tahun itu. Syarat wajib haji dan umrah. Kita tengok apa syaratnya. Syarat tadi dia kata mukallaf. Mukallaf Islam, baligh, berakal. Tak wajib bagi orang kafir, tidak wajib bagi kanak-kanak. Kalau dia pergi zaman kanak-kanak dia, masa dia belum balik, dia wajib lagi pergi sekali lagi. Okay. Berakal, tidak wajib bagi orang gila. Ada orang gila, mak ayah dia bawa pergi. Dia bukan gila lah, dia sindrom-sindrom ke, tak ada apa. Ataupun dia jenis yang memang tidak berakal. Mak ayah dia bawa, tak ada apa, tak ada mana. Kerana dia tidak tuntutan kepada orang gila untuk menunaikan ibadat haji dan juga umrah ini. Yang keempatnya adalah merdeka. Tidak wajib bagi hamba. Hamba dah tak ada sekarang ni. Tak nafi nanti mungkin ada lagi. Dengan apa ni? Kalau nak perincikan ini, kita akan ambil masa yang panjang. Yang kelima tu tengok berkemampuan. Secara umum kemampuan ini secara ringkasnya adalah mampu dari sudut kesihatan, dari segi kesihatan, dari segi keuangan dan dari segi keselamatan. Kemampuan tu dari 3 sudut tersebut. Secara lebih terperincinya, kita lihat di sini,
kemampuan tu cukup perjalanan, cukup perbelanjaan pergi dan balik. Duit dia, keuangan dia, pergi balik, tambang, okey. Boleh pergi. Cukup keperluan nafkah asas bagi orang di bawah tanggungan. Dia ada anak nak tinggalkan di rumah, di kampung. Maka dia kena ada juga perbelanjaan untuk anak-anak di kampung. Nanti mati kelaparan pula anak-anak dia. Yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Sekarang ni kita ada kapal terbang, kita ada kapal laut. Ustaz dulu pergi ke Mekah, Ustaz naik kapal laut. Tapi bukan dari Malaysia. Ustaz naik kapal laut daripada Mesir. Daripada pelabuhan di Mesir tu 3 hari 2 malam. Ustaz naik kapal laut pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Yang ketiganya yang keempat, aman perjalanan pergi balik. Perjalanan tu ikut track recordnya, selamat. Orang pergi kapal terbang balik, tak ada masalah. Perjalanan tu dikira selamat. Tapi kalau satu kapal pergi sampai tengah jalan kena tembak jatuh. Kemudian ada kapal lain pula pergi esok lusa kena tembak pula jatuh. Jadi tak selamat. Bila tak selamat, hilanglah satu ciri daripada ciri kemampuan. Yang kelima, sihat tubuh badan. Orang sihat ni, sihat, mampulah dia nak mengerjakan ibadat haji tu, makna sihat tubuh badan. Jadi kalau tu dah sakit, dia tu tak boleh bangun, tak boleh berjalan, dan keuangan pun tak ada untuk orang lain bantu. Bolehlah pergi tambah pergi balik, tapi nak tambah untuk upah orang, tolak ke wheelchair dia, nak angkat dia pergi situ sini, tak mampu dah dia. Maka dari sudut situ, dia dikira sebagai orang yang tidak berkemampuan dan tidak kefarduan itu tidak terkena padanya untuk dia pergi sendiri. Kemungkinan nantinya dia kena upah orang lain untuk mengerjakan ibadat haji bagi pihak dirinya. Baik, itu cerita lain. Ciri kemampuan khusus bagi perempuan. Satu, mendapat keizinan suami. Kalau dia dah kahwin, maka suami kena izin. Kalau suami tak izin, dia tak boleh pergi. Kalau dia pergi juga, berdosa. Ataupun dia dapat keizinan wali. Siapa wali? Ini bagi yang tak kahwin, wali dia adalah ayah dia. Ayah dia tak ada dah. Mati awal-awal lagi ayah dia. Dia duduk dengan datuk dia. Maka datuk dia. Datuk mana? Ayah kepada ayah dia. Itu dia panggil wali. Kena minta izin datuk dia. Atuk pun dah meninggal, Ustaz. Ada lagi wali dia siapa? Ada abang dia. Abang dia menjadi wali dia. Jadi, ni wali-wali. Nanti bila orang tu tak ada, pindah wali tu, kena tengok bahagian bab kahwin. Tengok wali tu akan berpindah dari satu orang ke satu orang apabila tiadanya wali-wali yang utama. Yang kedua, ditemani oleh suami atau mahram. Dia nak pergi ke Mekah menunaikan ibadat haji tu, ada suami yang temani dia atau ada mahram yang bersama-sama dengan dia. Ada ayah dia, ada pak saudara dia, ada adik-beradik lelaki dia, teman dia. Atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Macam mana kumpulan perempuan yang boleh dipercayai? Ini kena syaratkan kumpulan perempuan ini dia mengandungi orang tua-tua. Ada orang tua. Jadi kalau perempuan tu kita nampak ustazah semua, muda, tak boleh. Tu belum dipercayai. Kalaupun kita percaya pada dia, tapi tidak aman dari gangguan. Kita tengok, kalau perempuan muda, walaupun pakaiannya elok, dengan tudungnya labuh, pernah lalu tepi bus stop, contohnya ada anak-anak muda yang duduk lepak di bus stop, nanti kita akan dengar bunyi usikan, Kerana apa? Kerana perempuan tu muda. Tambah cantik pula. Tapi kalau kita tengok makcik tua dah. Muka pun dah berkedut-kedut dah. Cantik makcik tu. Tapi tua dah lah. Dia lalu pergi. Anak-anak muda duduk lepak tepi jalan. Ada tak kita dengar anak-anak muda tu akan buat fiwi nak mengurak makcik tu? Tak ada kan? Tu tengok. Itu aman. Maknanya kita boleh percaya kepada suasana perempuan tadi dan juga suasana sekitarnya. Dia tidak akan diganggu dengan cara sedemikian. Kenapa? Kerana dia dah tua. Kalau dia buat juga piwik macam tu, apa jadi? Kena ceramah lah dia nanti. Itu dia. Jadi, itu kalau nak pergi dalam kumpulan, tak ada suami, tak ada mahram, kena kumpulan yang pergi itu ada orang tua. Kerana orang tua ini dia sendiri malu nak buat dosa, malu nak buat jahat, dan juga dia juga boleh mencegah orang lain daripada melakukan perkara
yang dimurkai oleh Allah atau melanggar peraturan-peraturan dalam menunaikan ibadat haji dan juga sebagainya. Rukun, tengok. Rukun umrah. Niat mengerjakan umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini rukun pertama. Tengok, rukun umrah ni tak banyak. Rukun yang kedua, tawaf di Kaabah. Tawaf bermaksud perbuatan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dan berakhir di sudut Hajar Aswad dengan syarat yang tertentu. Bermula dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Kita kena letakkan bahu, menghadapkan bahu kiri kita ke arah Hajar Aswad. Abang, Ustaz tak boleh tunjuk dalam video ni. Kalau Ustaz sebut, Ustaz tunjuk, dia jadi terbalik. Gambar video ni dia terbalik sikit. Ustaz angkat tangan kanan, jadi nampak kiri. Okey. Jadi, yang pentingnya ialah letakkan atau halakan bahu kiri kita ke arah Kaabah. Dan kita pusing Kaabah tu sebanyak 7 keliling bermula daripada sudut Hajar Aswad. Okey, mana sudut Hajar Aswad ni? Tengok, boleh cari. Ada tulis sudut Hajar Aswad, ada garis. Kita bermula di situ. Kemudian kita pusing. 1 pusingan. Habis. Kemudian 1 pusingan. Kemudian terus sampailah kepada 7 pusingan. Pelajar-pelajar boleh tengok apa ni ciri-ciri ataupun komponen-komponen yang ada pada Kaabah ini. Ini dipanggil sudut Hajar Aswad. Ini pintu Kaabah. Ini makam Ibrahim. Okey. And dipanggil Hijir Ismail. Okey. Jadi boleh tengok satu persatu. Seterusnya kita lihat rukun umrah yang kedua. Sa'i. Apa dia sa'i ni? Sa'i ni berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali. Bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Menurut syarat-syarat yang tertentu. Okey. Kita boleh tengok di sini. Ni gambar yang orang menghadap kita ni. Ini adalah arah Safa. Yang membelakangkan kita ini adalah ke arah Marwah. Jadi kita bermula di Safa. Kemudian kita berakhir nantinya di Marwah. Sebanyak 7 kali. 7 kali ni bukan 7 keliling. 1 pergi, 1 balik. 3, 4, 5, 6, 7 macam tu. Tu dikira sebagai 7 kali. Bukan 7 pusingan. Okey, untuk sa'i dia panggil 7 kali pergi balik, bukan 7 pusingan. Baik. Rukun umrah. Rukun umrah lagi. Yang keempat. Bergunting atau bercukur rambut. Bergunting atau bercukur rambut. Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut dan sunat bercukur rambut bagi lelaki. Yang kelima, tertib pada semua rukun, iaitu melakukan perbuatan mengikut turutan. Kalau kita imbas balik, rukun umrah ini ada 5. Satunya ialah kita niat umrah. Yang keduanya kita tawaf. Yang ketiga kita buat sa'i. Yang keempat kita gunting rambut, cukur rambut. Yang kelima ni tertib ni tak perlu buat, dah buat tadi semua sekali 4 perkara tu berturut-turut, maka dia dikira sebagai tertib. Baik, terus kepada rukun haji. Rukun haji lebih banyak sikit. Niat. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tadi kalau umrah, ahramtu biha. Haji, ahramtu bihi. Kenapa? Kerana haji dia tak ada perkataan al-hajju, tak ada tamarbutah. Maka ahramtu bihi. Al-umrata ada tamarbutah. Maka kita baca dengan ahramtu biha. Okey, macam tu. Rukun haji, wukuf di Arafah ini. Rukun haji yang kedua. Berada di padang Arafah walaupun seketika bermula masuk waktu zuhur pada 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Okey, 9 Zulhijjah tu orang panggil hari wukuf. Jadi, masuk waktu zuhur tu kena ada situ. Tapi kalau kita tak ada sepenuhnya, kita ada sebahagian waktu sahaja, okey, dah dikira. Yang pentingnya, dalam lingkungan sebelum zuhur sehingga waktu subuh ni, kita berada di padang Arafah. Ini dipanggil wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf di Kaabah. Sama.
Sama dengan umrah. Sa'i sama. Bergunting atau bercukur sama. Tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada umrah pada semua rukun. Tertib pada haji pada kebanyakan rukun. Okey, beza sini yang kita nampaknya lah tawaf di Kaabah tak ada dalam ibadat umrah. Okey, terus. Perbezaan rukun haji dan umrah, Ustaz dah highlightkan sikit tadi. Satunya wukuf di Arafah. Tiada wukuf bagi ibadat umrah. Yang kedua, ni beza haji dan umrah. Tertib pada semua rukun bagi ibadat umrah, manakala tertib bagi kebanyakan rukun bagi ibadat haji. Itu beza dia. Tahallul. Tahallul ni apa makna tahallul? Iaitu membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Semasa kita dalam ihram ni ada banyak larangan. Nanti kita akan jumpa juga. Kita akan tengok apa dia. Larangan-larangan semasa ihram. Jadi tahallul ni bebaskan diri daripada larangan ihram. Tahallul umrah ialah bercukur atau bergunting selepas para jemaah selesai melaksanakan sa'i. Bila selesai sa'i, maka dia ambil gunting, dia gunting sikit rambut. Maka itu dikira sebagai bertahlul. Atau dia ambil pisau cukur, dia cukur sikit rambut dia. Atau cukur semua. Ini dikira sebagai bertahallul. Okey lagi. Terus, tahallul haji. Tahallul haji terbahagi kepada dua. Dia panggil tahallul awal dan tahallul thani. Tahallul awal, tahallul thani. Boleh dilaksanakan oleh jemaah haji apabila selesai melakukan dua daripada tiga perkara berikut. Maknanya dia dikira sebagai bertahallul setelah dia melakukan dua daripada tiga. Dia dah melontar jamrah kubra. Dia dah tawaf dan sa'i. Atau dia dah bercukur atau bergunting. Dua daripada tiga dah buat. Maka bebaslah dia daripada ikatan larangan ihram. Tahallul tsani boleh dilakukan apabila menyempurnakan tiga perkara tersebut. Okey. Dia bebas daripada larangan ihram ni sebahagian je, bukan semua. Sikit ada sebahagian yang dia boleh dah pakai baju biasa, kan? Dia boleh dah pakai kopiah, tak boleh tutup kepala dan adalah beberapa lain, tapi ada lagi larangan sehinggalah dia selesai kepada tahallul tsani, iaitu boleh dilakukan apabila menyempurnakan tiga perkara tersebut. Dah selesai tiga perkara ni, maka selesailah di bahagian kita tunaikan ibadat haji, makna dah bertahallul, dah tidak terikat lagi dengan larangan semasa berada dalam ihram. Soalan kebat. Ahmad pergi ke Mekah menunaikan haji dengan membuat pembiayaan peribadi. Kemukakan hujah anda tentang situasi di atas. Dia pergi ke Mekah, dia berhutang. Pembiayaan peribadi ni maksudnya berhutang dengan bank. Loan peribadi. Okey. Jawapannya, Ahmad tidak sepatutnya membuat pinjaman peribadi. Tak patut je dia buat macam tu. Tapi kalau dia buat pun, haji dia sah sebenarnya. Tak patut dia buat begitu. Kenapa? Kerana ibadah haji hanya wajib kepada individu yang berkemampuan. Kalau belum ada duit, maka tak mampu. Jadi, haji ni wajib hanya kepada orang yang berkemampuan. Kesannya Ahmad bebas dari dibebani hutang. Kalau dia tak buat loan peribadi, dia tak berhutang banyak. Kita ni tidak digalakkan untuk berhutang. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa merancang keuangan dengan baik agar kehidupan lebih terjamin. Jadi, ini contoh jawapan kebat yang boleh Ustaz sediakan untuk kamu semua. Bahawa kamu boleh buat soal jawapan-jawapan lain yang difikirkan lebih baik daripada apa yang telah pun Ustaz berikan contoh ini. Jadi setakat itulah dulu. Sebagai penutupnya, sila jawab soalan kuis yang telah Ustaz sediakan dengan menekan link di bawah dalam bahagian deskripsi. Semua Ustaz yakin semua dah tahu dah. Bahagian bawah tu. Okey, jangan lupa subscribe dan share video ini. Dan Ustaz sudahi dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.